Allahu Akbar. Tuan-tuan, macam mana boleh putus tu tuan-tuan? Allahu Akbar. Subhanallah. Kan? Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya pun tak tahu macam mana video ni boleh jadi interrupt apa benda ni, mana rosak benda apa ni, saya pun tak tahu ni. Allahu Rabbi. Masya-Allah. Tak apa tuan-tuan, kita sambung pada kuliah. Kita sambung tadi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kuliah ni tuan-tuan kita nak sambung tadi. Yang sambung yang tadi tu. Tuan-tuan boleh tengok part yang pertama tadi tu, boleh tengok part yang pertama tadi tu di live Facebook saya juga ada. Kan saya pun tak tahu kenapa dia boleh jadi macam ni. Kan dia boleh jadi apa boleh putus macam tu. Allahu Rabbi. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita sambung balik tuan-tuan. Kita sambung balik kuliah kita berkenaan dengan ittaqillah haitsu ma kunta tadi. Baik. Saya tak video yang tadi ni boleh tengok ke tidak ni? Video yang tadi boleh tengok ke tidak ni? Video yang tadi ni. Kalau tak boleh tengok, saya kena ulang balik ni. Boleh tengok rasanya. Boleh tengok rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana saya nak buat ni? Buat yang baru baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, minta maaf banyak-banyak. Saya tak tahu, dia ada gangguan lain tadi. Kita mula baliklah dengan yang baru. Baik. Saya ringkasnya tuan-tuan, kuliah kita ni ditajuk oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Yang mana Yayasan Budi Ihsan Malaysia ini suatu NGO yang berjuang bersama-sama dengan NGO lain membantu para asnaf, fakir miskin dan sebagainya yang tercicir, yang terlepas pandang, yang tak dapat menerima bantuan dan sebagainya. Maka Yayasan Budi Ihsan lah yang akan mengambil pot ini untuk membantu masyarakat di luar sana. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan boleh tengok nombor akaun di skrin saya tu untuk menderma dan sebagainya, dan tuan-tuan boleh klik di pautan link yang ada. Baik. Yang mana satu ini yang terbaru kita ambil yang terbaru. Tadi link putus, tak tahu macam mana dia boleh jadi putus begitu. Ini yang terbaru, kita lihat yang ni. Kita tengok yang ni tuan-tuan, insya-Allah. Allahu Rabbi. Gangguan. Saya pun tak tahu macam mana boleh jadi putus begitu. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kuliah subuh kita ni, kita nak cerita tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat Nabi ni tuan-tuan termaktub dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Dzar Jundub bin Junadah dan juga Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata Nabi, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Baik. Dalam hadis ni tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita tentang 3 perkara. Yang pertama, kata Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala walau di mana sahaja kamu berada. Maksudnya tuan-tuan, secara mudahnya tuan-tuan, takwa ni tuan-tuan bermula daripada kita celik mata. Bermula daripada kita celik mata sampailah kita tutup balik mata. Bermula daripada kita celik mata tuan-tuan, start kita buka mata je, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nampak tak? Segala puji-puji bagi Allah, Tuhan yang telah menghidupkan kami kembali selepas matikan kami. Maknanya tuan-tuan, kita buka mata je terus ingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna takwa. Sebab tu Nabi kata, bertakwalah kamu walau di mana kamu berada.
Start daripada bangun tidurnya, kemudian nak pergi bilik airnya, nak masuk tandahnya, kaki kirinya, minta pada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala pelihara daripada gangguan syaitan dan sebagainya. Keluar tandah pun doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak makan, baca doa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Allahumma barik fihi warzuqna khairan minhu. Dan macam-macam doa makan lagi yang boleh kita baca, tuan-tuan. Ni maksud takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya teringat satu kisah, tuan-tuan, tentang bab doa makan tadi ni. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Satu kisah seorang tua, tuan-tuan, umur 90 tahun ke atas, tuan-tuan. 90 lebih, dekat dengan 100 dah. Bila kita tanya dia, pakcik dia makan ubat apa-apa ke pakcik? Pakcik ada makan ubat kuat ke bagai apa semua ni, kenapa macam sehat semacam je, boleh buat kerja-kerja kampung. Dia kata, pakcik tak makan apa-apa. Cuma punca pada penyakit apa? Kata punca pada penyakit makanan, pakcik. Betul. Jadi kita minta kepada Allah keberkatan atas makanan kita. Pakcik tak pernah miss baca doa makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Nampak tak? Pakcik tak pernah miss baca doa makan. Itulah puncanya Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya yang memberikan kesihatan kepada pakcik tadi. Tu nampak kelebihan kita membaca doa makan. Baik, jadi saya minta maaf kepada sahabat-sahabat yang dah tengok tadi ni. Link terputus, saya pun tak tahu macam mana video tiba-tiba hilang. Kan, Facebook saya tiba-tiba hilang. Dia tak ada gambar. Lepas tu dia terus pergi kepada muka depan tu, wall saya tu. Itu yang saya tak tahu pasal apa jadi macam tu. Jadi saya terpaksa buat live baru. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, tuan-tuan, suatu perkara yang sangat-sangat dititik beratkan dalam kehidupan kita. Kenapa, tuan-tuan? Kerana takwa itu adalah antara perkara yang paling Allah nak tengok untuk menilai seseorang. Kan? Sesiapa yang paling baik, paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang akan termasuk dalam list ahli-ahli syurga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waktu Nabi kata, pesanan Nabi yang pertama, Nabi kata, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah walau di mana kamu berada. Tuan-tuan, accident, kaki tangan pakai traction dan sebagainya, terlantar atas katil, tak boleh gerak je, kakuk, tulang berbunyi dan sebagainya, tak boleh buka baju, tak boleh tukar baju, tak boleh nak macam-macam, semua tak boleh buat apa. Adakah tak perlu semayang? No, tetap kena semayang, tuan-tuan. Tetap kena semayang, wajib semayang. Selagi mana akal fikiran kita masih waras, kita masih lagi dapat berfikir dengan waras, kita tak gila, maka sembahyang itu wajib dilaksanakan. Cuma bagaimana kaedah dia? Yang tu kuliah lain, yang tu seminar khas dan sebagainya, yang boleh kita belajar bagaimana kaedah sembahyang ketika sakit. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi takwa ni memainkan peranan yang penting dalam kehidupan seharian kita. Maknanya, seperti mana yang saya sebut tadi, bermula daripada kita start celik mata, sampailah kita tutup mata. Sembahyang salah satu daripada cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi, jangan ingat, orang yang sembahyang itu, nampak tak? Saudara sekalian? Ada tiba-tiba dia jadi padam gitu. Subhanallah. Dugaan, tuan-tuan, ujian. Baik. Jadi jangan ingat orang yang sembahyang itu sudah dianggap bertakwa. Sebab orang munafik pun sembahyang. Orang munafik sembahyang, tuan-tuan. Allahu Akbar, sembahyang kan. Sembahyang sebelah Abu Bakar, sembahyang sebelah Umar, sembahyang sebelah Ali, sembahyang sebelah Osman, sembahyang sebelah Anas, sembahyang sebelah Bilal bin Rabah. Sembahyang belaka. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Mayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu munafik. Munafik pun semayang. Kalau ada berlaku gangguan macam mana, tuan-tuan? Tuan-tuan bagi tahu kalau ada berlaku gangguan ke bagi semua. Banyak kali skrin padam. Tak tahu kenapa ni. Subhanallah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi orang munafik pun sembahyang juga, tapi Allah sebut dalam Quran, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, ketua-ketua mereka dan sebagainya, mereka kata apa? Inna ma'akum, kami bersama kamu. Dah sembahyang tadi pasal apa? Kan?
Mustahzi'un je pun. Apa dia? Olok-olok aja. Nampak tak? Jangan ingat yang dah semayang itu adalah dianggap sebagai bertakwa. No. Takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, adalah takwa adalah perbuatan kita yang kita buat daripada start kita buka mata sampai kita tutup mata lillahi taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Segala apa yang kita buat mesti bersandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu takwa. Kita berniaga pun berniaga. Ingat larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menipu dalam perniagaan, menipu timbangan, menipu barang-barang yang busuk letak bawah, yang cantik letak atas dan sebagainya. Nampak tak? Dalam berniaga pun kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bekerja, jangan ponteng waktu kerja dan sebagainya. Ini masuk pukul 8.30, dia masuk pukul 10, lepas tu dia suruh kawan punch card. Yang jenis pakai thumb drive tu, yang jenis pakai thumb print tu, yang tu lain cerita. Kan, yang tu memang tak boleh nak buat apa lah, kena datang sendiri. Tapi jenis punch card ni, suruh kawan punch card, wahal masuk pukul 10, punch card pukul 8.30, punch card pukul 8. Nampak tak? Nampak tak? Jadi kalau kita semayang sekalipun tapi kita masuk kerja tak amanah, kita semayang sekalipun tapi kita berniaga tak amanah, adakah itu dianggap kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak. Sebab tu Nabi sebut, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah walau di mana kamu berada. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nampak tak macam mana yang dimaksudkan oleh Nabi SAW? Kita duduk dalam hutan sekalipun, duduk dalam keadaan susah, duduk dalam keadaan perang ke, duduk dalam keadaan aman dan sebagainya, takwa kepada Allah mesti terus dilaksanakan. Kita duduk dalam mood PKP, duduk dalam rumah tak boleh keluar dan sebagainya, mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sembahyangnya, baca Quran, berzikir dan sebagainya. Malah tuan-tuan, dalam keadaan kita duduk di rumah ni lah, yang kita tidak disibukkan dengan urusan dunia inilah, lagi mudah kita nak meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sampailah kita balik rumah tuan-tuan, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, masuk rumah baca doa, masuk rumah, keluar rumah dah baca doa, keluar rumah tadi, naik kenderaan baca doa, naik kenderaan, mulakan kerja dengan bismillah, pakai kasut dengan kaki kanan dan sebagainya. Semua tu adalah ciri-ciri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk rumah beri salam dan sebagainya, kemudian semayang jemaahnya, baca Qurannya, wirid, berzikir dan sebagainya, macam-macam, sampai kita nak tidur pun tuan-tuan, nak tidur pun kan macam-macam doa, kan macam-macam doa. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, arwah sahabat saya iaitu almarhum Ustaz Azlan Abdul Aziz, dia ada karang satu buku zikir-zikir sebelum tidur. Masya Allah tuan-tuan, berpuluh rupanya zikir, bacaan doa yang boleh kita baca sebelum tidur. Macam-macam tuan-tuan, macam-macam. Tapi yang kita tahu apa? Daripada sekolah kafar, zaman kita sekolah kafar, sampailah sekarang, apa yang kita tahu? Bismikallahumma ahya wa amut. Bismikallahumma ahya wa amut. Itu je lah yang dapat kita tahu, yang kita boleh baca. Walhal banyak tuan-tuan. Antaranya tuan-tuan, zikir yang kita duk baca selepas mayang tu, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tu pun rupa-rupanya adalah zikir ketika nak tidur. Maknanya lepas tuan-tuan dah baca Fatihahnya ke, baca ayat kursi ke, baca 3 kunnya, lepas tu bismikallahumma ahya wa amut kan, tuan-tuan bersandar di katil kan, ataupun baring, ambil tasbih tu, ataupun guna jari kan, sebelum nak tidur ni, sementara nak tidur ni, subhanallah, 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 subhanallah. Oh, cantik tuan-tuan. Akhir kalimah kita subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nampak tak? Allah terbaik tuan-tuan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah tuan-tuan, cantik tuan-tuan. Akhir kalimah kita, apa dia? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nampak tak? Kalau orang bertakwa, dia buat tak benda tu? Dia akan buat tuan-tuan. Itu tandanya orang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Nabi kata, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah walau di mana kamu berada tuan-tuan. Nampak tak? Nampak tak takwa ni tuan-tuan? Bukan main-main tu. Bukan hanya semayang saja, lepas tu puasa sunat aja, dah dianggap bertakwa. Puasa sunat tak, puasa fardu. Bila puasa sunat tu dah nampak dah ciri takwa tuan-tuan. Pasal jarang orang boleh puasa sunat tuan-tuan.
Jadi puasa fardu tu terpaksa kan, terpaksa semua orang puasa, dia pun puasa lah kan macam sembahyang fardu lah kan, terpaksa pasal semua orang sembahyang kan. Jadi siapa yang dapat melaksanakan ibadah-ibadah sunat, menambah ibadah-ibadah sunat, maka orang inilah yang dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun yang Islam lihat dah nampak dah ciri-ciri ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang pertama tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, bertakwa kepada Allah walau di mana kita berada. Ulang balik, start bermula daripada kita celik mata sampailah kita tutup mata tidur. Kita kena senantiasa melakukan apa saja perbuatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat yang dah berpindah channel ataupun berpindah live kepada live yang baru ni. Live yang lama tu tak tahu ke tuan-tuan, dia tiba-tiba dia padam. Tadi pun berlaku juga banyak kali tuan-tuan. Kejap-kejap dia padam, kejap-kejap dia screen ni gelap. Kan dia kata line interrupter lah benda ataupun benapa tak tahu. Kan line saya kuat tuan-tuan, Unify 500 megabyte per second. Kan tu dah tak tahu line Facebook ke apa ke, wallahu alam. Baik. Yang kedua tuan-tuan, yang kedua. Jadi sahabat-sahabat sekalian, siapa-siapa yang melihat bersama-sama dengan saya pada hari ini, boleh sharekan tuan-tuan, sharekan video ni tuan-tuan, sharekan sebanyak kepada sahabat-sahabat tuan-tuan yang lain, share di Facebook tuan-tuan, di wall tuan-tuan, share di WhatsApp, suruh WhatsApp, suruh sahabat-sahabat WhatsApp pergi pada link Facebook tuan-tuan, ataupun link Facebook saya, kemudian sharekan video ini kepada orang lain agar dapat manfaat, dapat meluaskan manfaat kepada sahabat-sahabat yang lain. Yang pertama, dapat menyebarkan ilmu agar menjadi amal jariah pada kita, ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan yang kedua, agar dapat kita menyebarluaskan manfaat yayasan Budi Ihsan Malaysia tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang saya sebut pada kuliah yang pertama, pada awal kuliah tadi tuan-tuan, Yayasan Budi Ihsan Malaysia ini satu NGO yang kerja dia ataupun tugas dia ataupun kegiatan dia ialah menyampaikan bantuan, membantu golongan asnaf yang lapan dan juga orang-orang yang fakir miskin, orang-orang yang susah, yang tidak berkemampuan, yang mungkin terlepas daripada menerima bantuan daripada mana-mana pihak. Maka Yayasan Budi inilah menjadi benteng terakhir untuk menyampaikan bantuan-bantuan tersebut kepada orang-orang yang memerlukan. Dan Yayasan Budi ini tuan-tuan, banyak aktiviti yang dirancang untuk membantu golongan-golongan asnaf ni. Macam-macam aktiviti yang mereka buat, yang mereka rancang. Tuan-tuan boleh klik. Allahu Akbar. Tuan-tuan nampak tuan-tuan? Nampak berlaku lagi ni interrupt ni. Phone saya ke masalah? Allahu Akbar. Tak tahulah kenapa tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah permudahkan untuk kita habiskan dua lagi ni. Baik. Jadi tuan-tuan boleh klik di link di Facebook saya tu, Yayasan Budi Ihsan Malaysia, untuk mendapatkan maklumat dengan lebih lanjut. Baik. Yang kedua tuan-tuan, Allah Subhanahu Nabi SAW sebut dalam wasiat dia yang kedua, iaitu wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah, susurilah setiap kesalahan, kejahatan, kemaksiatan dan sebagainya, benda-benda buruk yang kita buat ni, yang kita dah terbuat itu, dengan apa? Dengan kebaikan. Kenapa? Kerana kebaikan boleh tamhuha, boleh memadamkan kejahatan tadi tuan-tuan. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam firman-Nya dalam Quranul Karim, innal hasanat yudhhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita seharian tuan-tuan, kita akan melalui berbagai-bagai kejadian. Kita akan melalui berbagai-bagai proses, berbagai-bagai perkara. Kejadian baiknya, kejadian tak baiknya. Kita boleh pilih sendiri nak jadi orang baik atau nak jadi orang tak baik. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Tuhanku, golongkan aku dengan orang-orang yang baik, supaya kita dapat melakukan kebaikan berterusan dan berterusan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kebaikan yang kita buat itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Ingat, maksud hadis Nabi ni, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha ni, kebaikan yang boleh menghapuskan dosa ni lah kebaikan dari sudut dosa dari sudut kecil. Dosa kecil. Dosa besar tidak terhapus dengan kebaikan yang kita buat. Dosa besar kena minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah berjudi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah berzina, ya Allah. Aku minta kepadamu, ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah. Aku minta kepadamu, ya Allah, kan? Ampunkan dosaku, ya Allah. Aku bertaubat kepadamu, ya Allah. Itu kaedah dia. Itu cara dia. Dosa besar. Tapi dosa-dosa kecil, kan?
banyak kebaikan yang kita buat, maka banyaklah dosa-dosa kecil yang dapat kita hapuskan, tuan-tuan. Antara kebaikan yang paling mudah kita buat, tuan-tuan, ialah dengan berzikir, bertahlil. Sebagaimana yang disebut, sahabat Nabi SAW pernah bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, hal la ilaha illallah minal hasanat?" Adakah kalimah la ilaha illallah itu merupakan suatu kebaikan? Kata Nabi, "Na'am, bal hiya min akbaril hasanat." Bahkan dia merupakan sebesar-besar kebaikan. Maknanya, tuan-tuan, dengan berzikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dapat menghapuskan dosa kita dan meningkatkan pahala kita. Dapat menaikkan makam kita. Pahala kita dapat, dosa kita hapus. Pahala kita dapat, dosa kita hapus. Bawa kereta, tuan-tuan, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini tidak. Bawa kereta je, sampaikanlah salam cintaku padanya. Kan? Aku memang pencinta wanita. Berdebum aksiden, tuan-tuan. Habis. Kalimah terakhir kita pencinta wanita. Sepatutnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau aksiden sekali pun, tuan-tuan, kalimah terakhir daripada mulut kita la ilaha illallah. Datuk Seri minta maaf, Datuk Seri, saya tak tahu tadi line kuliah live yang pertama tadi jadi line putus macam tu saja. Saya terpaksa masuk pada live yang baru ni. Itu pun banyak lagi tadi, banyak juga berlaku gangguan tadi. Allahu Rabbi. Baik, Datuk Seri Rosli Atan, dia adalah pengasas ataupun penaung kepada Yayasan Budi Ehsan Malaysia. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi, buat seberapa banyak kebaikan yang boleh kita buat, tuan-tuan. Macam-macam kebaikan yang kita boleh buat atas dunia ni, tuan-tuan. Macam-macam. Apa saja kebaikan yang kita buat, tuan-tuan, akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Ini, kita ni, tuan-tuan, dalam kehidupan seharian kita memang banyak buat dosa. Bohonglah kalau ada orang kata, "Saya tak berdosa, Ustaz." Tuan-tuan, jangan main, tuan-tuan. Yang tak berdosa ni hanya Nabi saja, tuan-tuan, yang maksum. Dan juga malaikat. Kan? Sebab tu macam saya pernah sebut dulu, malaikat ni dia dia punya iman dia statik, dia tak turun, tuan-tuan. Iman Nabi pula sentiasa menegak, menaik. Iman kita dia yazid wa yanqus, yazid wa yanqus, yazid wa yanqus. Kan? Jadi kita ni banyak buat dosa. Macam-macam dosa kita buat. Dosa besar mungkin kita boleh jagalah, insya-Allah. Al-kabair kita boleh jaga, insya-Allah. Dosa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya kita boleh jaga, insya-Allah. Tak ada masalah. Tapi yang paling kita takut, yang paling kita tak boleh elak ialah dosa-dosa kecil. Senantiasa berdosa. Nabi sebut dalam hadis kan, setiap anak Adam itu berdosa belaka. Dan orang berdosa yang paling dicintai, yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang terbaik ialah orang berdosa yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tuan-tuan, dengan dosa-dosa yang kita buat, dengan kesalahan-kesalahan yang kita buat, kadang-kadang ada sengaja, ada yang tidak sengaja dan sebagainya. Apakah cara dia? Macam mana cara nak hapus? Allahu Rabbi. Berlaku lagi, tuan-tuan. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Berlaku lagi. Baik. Jadi macam mana, tuan-tuan, caranya kita nak menghapuskan dosa tadi? Antaranya selain daripada kita beristighfar, kan, astaghfirullahalazim, 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 atau minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada cara-cara sedemikian yang Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi ajar pada kita, Nabi suruh kita buat banyak-banyak kebaikan, tuan-tuan. Banyak-banyak kebaikan. Kerana kebaikan yang banyak kita buat itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita buat. Macam kita contoh nak pergi ke masjid semayang tu, kan, melangkah kaki tu, kan, itu pun kebaikan. Kita semayang tu pun kebaikan. Kan ada hadis Nabi sebut, daripada semayang subuh sampai semayang zuhur, kan, itu kan banyak dosa kita buat tu. Daripada subuh, lepas subuh tu sampai ke zuhur. Daripada pukul 6.30 tadi ni, sampailah pukul 1 suku, tuan-tuan. Banyak dosa yang kita buat. Tapi bila kita semayang je zuhur, akan menghapuskan segala dosa yang kita buat daripada subuh tadi sampai ke zuhur. Nampak tak? Itu dosa-dosa kecil. Semayang tu kebaikan lah tu. Bila kita semayang asar, akan menghapuskan segala dosa daripada zuhur ke asar. Bila kita semayang maghrib, akan menghapuskan dosa daripada asar ke maghrib. Bila kita semayang isyak, akan menghapuskan dosa daripada maghrib ke isyak. Bila kita semayang subuh, tuan-tuan, akan menghapuskan dosa daripada isyak ke subuh. Nampak tak? Itu juga kebaikan. Semayang Jumaat, daripada Jumaat ini ke Jumaat yang akan datang, Allah akan hapuskan dosa-dosa antara Jumaat ni dengan Jumaat akan datang. Bila kita semayang Jumaat, itu ada dalam hadis Nabi SAW. Kemudian apa lagi? Kita berzikir, itu juga kebaikan. Kita berselawat, kebaikan. Kita bersedekah, kebaikan. Baca Quran, kebaikan. Kita menasihati orang, kebaikan. Kita menyampaikan ilmu, kebaikan. Kita menyebar luaskan kuliah-kuliah
online macam ni. Kita share dalam Facebook kita. Kita share dengan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Itu juga kebaikan, tuan-tuan. Kebaikan-kebaikan inilah yang kata Nabi, tamhuha. Apa dia? Menghapuskan kesalahan. Sebab tu Nabi kata apa? Wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah, susurilah setiap kesalahan, kejahatan itu dengan kebaikan yang boleh menghapuskan dosa. Maknanya, tuan-tuan, begitu pengasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, begitu penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memperluaskan kaedah penghapusan dosa. Bukan hanya dengan minta ampun kepada Allah, bukan hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala beri lagi cara. Antara caranya apa, tuan-tuan? Dengan melakukan sebanyak mungkin kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan segala dosa-dosa yang kita buat. Khususnya dosa-dosa kecil. Bukan dosa besar. Ini tidak kan. Lepas ni kan. Lepas dah berjudi pergi tolong makcik. Lepas berjudi pergi. Judi, dosa-dosa besar, al-kabair itu semua kena minta ampun kepada Allah. Taubatan nasuha. Kena bertaubat secara taubat nasuha. Macam contoh kita puasa Arafah, kita puasa Ashura kan, yang menghapuskan dosa sebelum dan akan datang kan, Arafah, Ashura dan sebagainya. Itu semua dosa mana? Dosa kecil, bukan dosa besar. Kena ingat tu, kena faham tu. Dosa kecil bukan dosa besar. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Itu wasiat yang kedua yang Nabi sebut pada kita. Yang pertama, Nabi suruh bertakwa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi suruh bertakwa bermula daripada kita start buka mata sampai itu bangun tidur sampailah kita tidur balik. Senantiasa melakukan perbuatan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa kereta dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bekerja, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Berniaga, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam yang perlu kita buat, yang aktiviti yang perlu kita buat dalam kehidupan seharian kita, mestilah kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang Nabi kata, bertakwalah kamu kepada Allah walau di mana kamu berada. Apa jawatan sekalipun, apa keadaan sekalipun, dalam keadaan susah, senang, dalam keadaan perang, aman dan sebagainya, dalam keadaan sakit, sehat, muda, tua dan sebagainya, wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi suruh kita apa dia? Nabi suruh kita melakukan sebanyak mungkin kebaikan, tuan-tuan. Kerana kebaikan-kebaikan yang kita buat ini boleh menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Maknanya, tuan-tuan, insya-Allah bila dosa tu dah makin terhapus, tak ada dosa, kebaikan dah bertambah. Banyakkan buat kebaikan, tuan-tuan. Kebaikan ni macam-macam yang boleh kita buat. Macam-macam. Apa saja benda yang kita fikir baik, kan? Baik, kemudian mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kebaikan-kebaikan itulah yang akan mengganjarkan pahala kepada kita, yang mana pahala-pahala itu akan menghapuskan dosa-dosa yang telah kita buat. Baik, tapi syarat dia satu je. Kebaikan yang kita buat itu mestilah melalui akidah yang sahih, kan? Akidah yang sahih, kan? Kalau akidah tak sahih, buat baik macam mana pun tak dapat apa juga, kan? Itu dia. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya wasiat yang ketiga. Kita nak kejar sikit masa, tuan-tuan, sebab tadi kita dah ada gangguan kuliah tadi. Cumanya, tuan-tuan, saya nak ulang balik kepada siapa-siapa yang baru melihat kuliah saya pada hari ini, boleh lihatlah di Facebook saya tu ada link kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang banyak, sebuah NGO yang banyak membantu asnaf-asnaf yang 8 tu yang tercicir, yang tak dapat bantuan. Yang mungkin kadang-kadang bukan masalah apa tu, kadang-kadang bukan masalah apa pihak yang berwajib tidak memberi bantuan, tak. Kadang-kadang golongan ni kadang-kadang nak mohon pun tak tahu, tuan-tuan. Jadi macam mana kaedah dia dan sebagainya. Jadi Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni lah yang bertanggungjawab menyebarkan bantuan, memberi bantuan kepada mereka, berbagai aktiviti yang mereka buat, khususnya untuk golongan-golongan yang memerlukan. Berlaku lagi sekali, subhanallah. Saya kena format handphone saya ni. Mungkin pasal handphone saya ni. Line okey. Tak tahu apa problem. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita cepatkan sikit, tuan-tuan, supaya kita dapat selesai 3 wasiat ni. Takut tiba-tiba dia meletup telefon dia kan, satu hal pula kan. Ni dia bagi warning kan, dia gelap sikit, tiba pom, naudzubillah, tuan-tuan. Baik. Seterusnya, tuan-tuan, wasiat ketiga. Apa dia wasiat ketiga Nabi SAW yang saya dah baca dalam hadis tadi? Iaitu apa dia? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bermuamalah, bergaul dengan manusia ni dengan akhlak yang baik. Tuan-tuan.
Nabi tak sebut wa khaliqil muslimin. Tak. Nabi tak sebut wa khaliqil muslim. Wa khaliqil Nabi tak khusus pada Islam. Nabi tak kata kamu bermuamalah lah dengan orang Islam dengan baik. No, Nabi kata wa khaliqin nas. Bermuamalah, bergaul dengan manusia keseluruhan, maknanya non-muslim ke, muslim ke, Nabi pesan kepada kita suruh bermuamalah dengan akhlak yang baik, dengan muamalah yang baik. Tuan-tuan, ini banyak orang fail. Ini banyak yang kita susah nak buat. Kan? Kadang-kadang terlepas geram, kadang kita baran semacam dan sebagainya, menyebabkan kadang-kadang kita melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya kita buat. Sedangkan Nabi sebut dalam hadis, bermuamalah lah, bergaul lah dengan masyarakat, dengan manusia itu dengan akhlak yang baik. Tuan-tuan, kalau kita baca sejarah, sejarah Nabi SAW, kita lihat berapa ramai orang-orang yang bukan Islam masuk Islam atas sebab apa? Atas sebab akhlak Nabi SAW. Kan? Berapa ramai orang yang jadi baik atas akhlak Nabi SAW. Akhlak Nabi terkenal dan orang kata apa, tersebar seluruh tanah Arab. Orang tahu Nabi Muhammad ni Nabi yang baik, Nabi yang takkan balas kejahatan dengan kejahatan. No. Sebagaimana kalau kita lihat dalam satu hadis kan, Nabi balik daripada perang kan, Nabi berehat di satu badiah, satu kawasan macam lembah itu, kemudian ada pokok-pokok berduri. Kan Nabi duduk dalam tu, Nabi berehat dalam tu, Nabi gantung pedang dia, kan. Belum sempat Nabi nak telak mata, pedang dia dicapai oleh seorang Arab Badui. Letak pedang di tengkuk Nabi. Kata dia, sekarang ni siapa boleh selamatkan kau? Tak ada siapa pun kat sini kan. Aku pegang pedang kau ni, aku boleh takuk kepala kan. Siapa boleh selamatkan kau? Kata Nabi, Allah, kan. Siapa? Allah. Siapa? Allah. 3 kali Nabi sebut Allah yang boleh selamatkan Nabi. Tak ada lain. Allah yang boleh selamatkan Nabi. Itu yang Nabi ucap ketika seorang Arab Badui letak pedang di tengkuk dia. Pum, terlepas tuan-tuan, jatuh pedang tu. Bila dengar perkataan Allah Subhanahu Wa Taala tadi yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi ambil pedang tu, Nabi letak pula dekat tengkuk Arab Badui tadi. Sekarang siapa pula boleh selamatkan kau? Tuan-tuan, Arab Badui ni tahu tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang baik. Dia kata apa? Kamu. Siapa boleh selamatkan kamu sekarang ni? Kamu. Arab Badui kata kamu yang boleh selamatkan aku. Maknanya apa? Arab Badui yakin Nabi takkan pakuk kepala dia. Nabi takkan sembelih dia. Nabi tidak akan balas kejahatan yang baru sebentar tadi dia buat dengan kejahatan juga. Tidak. Lalu Nabi menyeru Arab Badui ni masuk Islam. Tapi Arab Badui tak nak masuk Islam. Dia kata tak apalah. Aku tak nak masuk Islam. Tapi aku berjanji. Aku tidak akan kacau kau lagi. Nampak tak? Maknanya dia dah jadi baik dah tu. Fasa pertama dah lepas. Jadi baik. Mungkin lepas tu dia masuk Islam ke? Siapa tahu? Nampak tak? Jadi banyak cerita-cerita tuan-tuan. Nabi dilempar dengan najis. Dilempar dengan muntah. Nak dipijak kepala dan sebagainya. Semua perbuatan jahat itu dibalas oleh Nabi dengan akhlak yang mulia. Dibalas dengan Nabi dengan apa? Dengan perbuatan lemah lembut. Sebab tu Nabi sebut wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Apa dia? Iaitu bermuamalah lah ataupun bergaul lah dengan manusia itu dengan akhlak yang baik, Baik. Sanusi Musa, boleh baca semula tak hadis ni Ustaz terlepas tadi? Baik. Hadis daripada Abu Zar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal, Nabi sebut 3 wasiat. Ittaqillah haitsuma kunta. Kita dah bahas tadi. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kita dah bahas. Dan yang kita nak bahas sekarang ni, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Itu apa dia? Yang pertama, Nabi kata, bertakwalah kamu kepada Allah walau di mana kamu berada. Kemudian yang kedua, ikutilah, susurilah setiap perbuatan jahat itu, kesalahan itu dengan kebaikan yang boleh memadamkan kesalahan tadi. Maknanya apa? Innal hasanat yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan dosa. Dan yang ketiga, hadis Nabi itu, iaitulah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bermuamalah atau bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang melihat kuliah atau yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Boleh share-sharekan di Facebook masing-masing. Share-sharekan manfaat ini, share-sharekan ilmu ini agar lebih ramai yang mendapat manfaat, lebih ramai yang tahu bagaimana yang disebut dengan 3 wasiat Nabi dalam kehidupan seharian kita. Wasiat yang sangat penting, yang sangat besar dalam kehidupan seharian kita. Itulah 3 wasiat. Yang pertama kita dah bahas, yang kedua dah bahas, yang ketiga ni. Bermuamalah dengan akhlak yang baik. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dalam satu hadis Nabi tuan-tuan, antara akhlak yang terbaik
yang saya nak sampaikan pada pagi ini sebelum kita tutup kuliah pada pagi ini, apa dia? Uqbah bertanya kepada Nabi. Nabi beritahu kepada Uqbah, wahai Uqbah, nak tak aku beritahu pada kamu satu perkara, satu perbuatan yang bila mana kamu lakukan, kamu dianggap mempunyai akhlak yang terbaik di kalangan ahli dunia dan ahli akhirat. Atau kama qala. Kan? Uqbah kata nak lah. Bila Nabi beritahu tuan-tuan, Nabi beritahu, nak tak aku beritahu kamu satu benda ni yang boleh menjadikan kamu ni orang yang dianggap mempunyai akhlak yang terbaik di kalangan ahli dunia dan ahli akhirat. Siapa tak nak tuan-tuan? Siapa tak nak? Kan? Siapa tak nak? Lebih-lebih lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Uqbah kata, nak, aku nak. Kata Nabi yang pertama, apa dia? Apa wasiat Nabi tu, apa dia? Tasilu man qata'aka. Apa dia? Kamu menyambung silaturahmi terhadap orang yang nak memutuskan silaturahmi. Tuan-tuan, kita menyambung silaturahmi dengan orang yang nak memutuskan silaturahmi, tuan-tuan. Suatu perkara yang sangat susah nak buat, tuan-tuan. Tasilu man qata'aka. Kamu menyambung silaturahmi terhadap orang yang nak memutuskan silaturahmi. Kita ada ego. Dia pun ada ego. Ni, nampak tak? Lantak kau lah. Kau ingat aku heran sangat nak berkawan dengan kau. Aku pun tak heran anak kita kan, dengan anak dia bergaduh. Anak kita cowboy do, black belt, cowboy do, black belt. Anak dia jet kundo atau taekwondo, aikido dan sebagainya. Black belt juga, kelepuk. Anak dia tewas, anak kita menang. Marah dia. Tak mau kawan dengan kita, tak mau cakap dengan kita. Kan? Tak mau dah. Pergi sana, aku tak nak kawan dengan kau. Besok pagi panggil jabatan tanah kan, pejabat tanah kan buat ukur. Mana tanah dia, mana tanah kita kan, buat tembok bagai apa semua. Tuan-tuan, dia nak putuskan silaturahmi. Dia tak mau cakap dengan kita, tak mau tegur kita dan sebagainya. Kita pergi jumpa dia, tuan-tuan. Pergi jumpa dia. Hari-hari pergi jumpa dia. Bawa ubi rebuih ke, ubi bakar ke, tetuah sambal belacan. Bawa kopi o kan, tuan-tuan. Bagi. Man, tolonglah man. Apa ni man? Janganlah macam ni man kan. Kita dah berkawan 20 tahun tuan-tuan. Hanya kerana anak kita bergaduh, kita nak putus hubungan tuan-tuan. Hubungan kita man. Jangan macam tu man. Pergi kau. Nampak tak? Dia nak memutuskan silaturahmi dengan kita. Kita nak menyambung. Tasilu man qata'aka. Kita menyambung kepada orang-orang yang nak memutuskan silaturahmi. Sangat susah nak buat tuan-tuan. Sangat susah. Kenapa? Kerana kita kena merendahkan ego kita. Kita kena merendahkan sifat bongkak kita ke. Kalau adalah, na'udzubillah kan, sombong dan sebagainya. Maknanya, orang kata apa? Kena merayu kan. Man, tolonglah man. Assalamualaikum. Man, apa khabar man? Sihat man? Dia buat tak tahu je kan. Kita nampak dia tengah basuh kereta, basuh motor. Assalamualaikum. Dia buat tak tahu je kan. Man, buat apa man? Man, jom kita pergi makan, jom kita pergi lepak, jom kita pergi mengetih kan. Zaman sebelum PKP lah. Zaman sekarang jangan nak mengetih tuan-tuan. Masuk tu, bas tak nak tingkap tu. Masuk bas tak nak tingkap. Lepas tu duduk rumah tak nak tingkap. Jangan main tuan-tuan. Duduk dalam rumah kan. Just stay at home. Duduk dalam rumah tuan-tuan. Nampak tak? Kita nak menyambung silaturahmi, dia nak putuskan. Ni yang Nabi kata. Buat je benda ni tuan-tuan. Kita, akhlak kita terbaik di kalangan ahli dunia dan ahli akhirat. Susah nak buat? Susah. Tapi ganjaran dia sangat besar. Yang pertama, menyambung silaturahmi terhadap orang yang nak memutuskan silaturahmi. Itu yang pertama. Yang kedua, akhlak yang terbaik tuan-tuan. Apa dia kata Nabi? Wa tu'ti man haramaka. Kamu memberi kepada orang yang tak pernah memberi. Ini pun payah nak buat. Ini pun payah. Kan? Kita datang ke rumah orang kan, minta tolong kan, man, tolong pinjam 1,000 man kan. Isteri aku masuk hospital dah nak bersalin man, tolonglah man, tak sempat aku nak kumpul duit man, cukup untuk makan-makan. Ada dah sikit-sikit tuan-tuan, ada sikit man, minta pinjam 1,000 man. Ada 1,000 aku ni, minta 1,000 nak standby. Tak nak bagi. Ataupun kita ketuk pintu, Assalamualaikum man kan. Waalaikumsalam. Apa benda ni Rahim 3 pagi ni man, pinjam kereta man, kereta aku tak boleh start man. Tak tahu pasal apa kan. Aku nak bawa bini aku pergi ke hospital. Dah pecah air ketuban ni. Pecah segala air fresh orange, air kelapa semua pecah dah ni. Kan? Habis keluar belakang ni kan. Tolonglah man kan. Sekali. Kau ni kereta problem lah apa kan. Kereta aku tu baru cuci semalam kan. Baru servis kan. Engkau jogging lah dengan bini kau pergi ke hospital. Bukan jauh sangat pun, depan tu je. 5 km je. Nampak tak? Dia tak nak bagi pertolongan kepada kita. Tak pernah habuk pun dia bagi pertolongan kepada kita.
Tiba-tiba tuan-tuan kan, besok pagi tu ataupun 2 hari selepas tu tuan-tuan kan, dia pun tiba-tiba datang rumah kita kan. Tuan-tuan berkata, "Rahim, apa man? Pinjam hammer jap. Pasal apa? Kan, aku nak betulkan pintu aku lah. Saya ingat bengek dah pintu aku ni, macam mana tak tahu kan." Kita pun terus pergi ambil hammer. Kita bagi. Nah, man, ambil man. Dia walah sebelum tu, dia tak bagi pun pertolongan pada kita. Tapi kita beri tuan-tuan. Kita beri pertolongan kepada dia. Nampak tak? Ni wa tu'ti man haramaka. Beri pertolongan kepada orang yang tak pernah beri pertolongan pun pada kita. Kalau kita kan, adat kelaziman kita lah kan. Mungkin bukan tuan-tuan kod saya lah kan. Apa man? Kau nak pinjam hammer? Kejap. Kita pun ambil hammer. Mana? Kepala kau ke? Kan? Lutut kau ke nak ketuk mana? Bagaimana nak ketuk? Biar ketuk sikit kepala kau kan. Aku nak pinjam kereta tak bagi, tiba-tiba nak pinjam hammer. Pergi beli sendiri ya. Kedai hardware bukan jauh pun, 5 kilometer je. Nampak tak? Kita balas balik. Jangan. Islam tak ajar. Jangan begitu. Ni tak lama lagi nak bulan puasa. Mungkin kita tak boleh nak buat amalan tuan-tuan. Kalau dulu lah kan, ataupun akan datang insya-Allah bulan puasa yang akan datang tuan-tuan. Amalan bertukar-tukar juadah ni. Satu amalan yang sangat mulia, sangat baik tuan-tuan. Kan kita masak goreng pisang ke, kita masak laksa apa kan, kita bagi ke orang sebelah tuan-tuan. Bagi ke orang sebelah kan. Minta orang jangan minta balasan. Kan ini tidak kan, kita dah bagi, kita tanya, beda hoi. Apa dia? Hari ni kau masak apa buka puasa? Aku masak laksa Penang. Ya ke? Kita pun balik rumah cepat-cepat tuan-tuan. Kita goreng kopok keping je. Goreng kopok keping. Kopok Kalastar. Kopok Terengganu kan. Goreng kopok keping. Kan? Kita bagi ke jiran sebelah. Beda ni aku ada bagi kopok keping ni. Bagi kopok keping tu dalam mangkuk besar tuan-tuan. Nampak tak niat tu? Dalam mangkuk besar. Mana nak laksa tu? Nampak tak? Kita pun bagi ke sebedah. Terima kasih lah. Makan laksa kopok keping sedap juga ni. Kan? Lepas tu, aku dah ambil ni, Minah. Dah aku nak bekah tu balik. Pasal bekah tu, aku guna macam-macam. Oh ya ke? Jadi sebedah nak pulang bekah tuan-tuan. Tak sampai hati nak pulang bekah kosong. Dia membubur laksa. Tak apalah Minah, ni aku bagi laksa sikit. Oh ya ke? Susah je kau ni, Alhamdulillah. Nampak tak kita ni? Bila kita bagi orang, nak minta orang balas balik. Bagi orang, nak minta orang balas balik. Mana boleh gitu tuan-tuan? Bagi je. Kan? Bagi je. 30 hari bulan Ramadan, 30 hari puasa, 30 hari kita bagi juadah ke dia. Hari ni bagi kuih samprit kan. Besok bagi kuih Sri Muka. Besok lagi bagi kuih buah Melaka. Lepas tu bagi laksa, bagi nasi Arab, bagi nasi Mendi, nasi biryani Pakistan, nasi Bombay dan sebagainya. Mi goreng, kuih tiaw, mihun. Bagi je. Kan? Bagi. Jangan harap balasan. Kita memberi kepada orang yang tak pernah beri kepada kita. Dia tak pernah balas pun juadah kita. Tak apa. Kita bagi. Satu hal lagi tuan-tuan. Orang sebelah ni pun agak-agak lah juga kan. Dah lah tak pernah balas juadah kita. Pinggan tu kalau kau ia pun pulang lah. Ini tak disimpannya dalam rak rumah dia. Bila raya je kita pun datang rumah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beda. Masuk. Macam aku kenal je pinggan mangkuk atas meja kau ni. Kau punya lah ni. Nampak tuan-tuan. Tu satu hal lah tu kan. Jadi poin dia je lah tuan-tuan. Kita beri pertolongan. Beri nasihat kepada orang yang tak pernah menasihati kita. Kita minta nasihat dia kata lantak kau lah. Kau pandai-pandai lah selesaikan diri kau. Tiba-tiba dia minta nasihat kita nasihat dia. Kan? Dia minta pandangan kita beri pandangan. Kita minta pandangan dia tak pernah beri pun pandangan pada kita. Tapi bila dia minta pandangan kita beri pandangan. Kita minta tolong dia tak pernah tolong pun kita. Tapi bila dia minta tolong, kita tolong dia. Nampak tak tuan-tuan? Adat orang kita tuan-tuan, suka benar ayat ni. Dengar ayat ni ya. Apa dia? Man minta tolong man, pinjam 1,000 man. Kan? Aku sempit lah. Kan? Dia pun kata, tak apa, boleh. Nah, aku bagi kau 1,000. Hari ni hari kau, esok lusa hari aku. Ni bahaya tuan-tuan. Ini apa benda ni ayat ni? Ayat ni sebenarnya nak minta balas. Maknanya apa? Man, Rahim, faham boleh maksudnya, hari ni aku tolong kau sebab hari kau. Nanti sampai masa aku susah, kau tolong aku balik ya. Gitu. Sedangkan tak perlu tuan-tuan, tak perlu. Kerana dalam Islam, Nabi sebut, wa tu'ti man haramaka. Kamu memberi kepada orang yang tak pernah memberi. Satu amalan yang sangat baik dan dianggap oleh Nabi SAW, Nabi anugerahkan satu anugerah yang tertinggi. Apa dia? Orang yang mempunyai akhlak yang terbaik di kalangan ahli dunia dan ahli akhirat. Yang pertama tadi menyambung silaturahmi kepada orang yang nak memutuskan silaturahmi.
Menyambung silaturahmi pada orang yang nak menyambung juga, atau menyambung silaturahmi kepada orang yang nak bersilaturahmi dengan kita, senang, mudah. Ini kepada orang yang nak memutuskan, ini susah. Kemudian yang kedua, kamu memberi kepada orang yang tak pernah memberi kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, antara contoh akhlak baik, berkait dengan perintah Nabi dalam hadis yang kita sebut tadi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, iaitu bermuamalah, bergaullah dengan manusia, dengan masyarakat dengan akhlak yang baik. Maka yang ketiga antara contoh akhlak yang baik, tuan-tuan, apa dia? Wa ta'fu amman syatamaka, ataupun wa tasfah amman zalamaka. Apa dia? Kamu memaafkan kepada orang yang menghina kamu, memaafkan orang yang menzalimi kamu. Nampak tak, tuan-tuan? Susah tak nak buat? Susah. Lebih-lebih lagi bila kita tahu siapa yang buat kita, siapa yang menzalimi kita, siapa yang menganiaya kita, siapa yang memaki hamun kita. Bila kita tahu, lagi susah kita nak maaf, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal kita tahu, kan? Lantak kau lang, kau jaga kau, kan? Kita berdendam dengan mereka. Ni yang Nabi kata, kamu memaafkan. Sebab tu, tuan-tuan, pakar-pakar motivasi selalu sebut, tuan-tuan. Kan, sebelum tidur, antara benda yang kita kena buat, maafkan orang. Maafkan orang. Walaupun kita dah kerja tempat tu, tuan, kerja tempat tu dah 30 tahun, tiba-tiba dengan sebab kenyataan batu api, dengan sebab apa perbuatan orang yang benci dengan kita, orang yang tak suka kita, fitnah kita, kita dibuang kerja. Dibuang kerja. Kita tahu siapa yang buat fitnah, kita tahu siapa yang maki hamun kita, kita berdendam dengan dia. Ini satu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam, kan? Yang terbaik apa dia? Wa ta'fu amman syatamaka wa tasfah amman zalamaka. Kamu memaafkan siapa-siapa yang memaki hamun kamu. Kamu memaafkan orang-orang yang menzalimi kamu. Ni yang terbaik dalam Islam. Dapat buat benda ni, tuan-tuan, sangat bagus. Kerana Nabi kata, kamu dianggap orang yang terbaik di kalangan ahli dunia dan ahli akhirat. Akhlaknya. Nampak, tuan-tuan? Kalau orang yang kita tak tahu, mungkinlah boleh maafkan. Siapalah yang buat aku ni, kan, tak apalah, aku maafkan. Mungkinlah, kan. Tapi bila kita tahu, nak lepas tu jiran sebelah yang buat jahat pada kita, yang aniaya kita, kita nak maaf rasa sampai hati goman, aku baik dengan kau, segala apa yang kau minta tolong aku buat dan sebagainya, tiba-tiba kau aniaya aku, kau zalim aku, kau campak batu kerikil. Bukan pasir, tuan-tuan, ni campak pasir dalam periuk nasi tu dah popular. Ni batu kerikil, batu bata ke, kan? Kau campak batu bata dalam periuk nasi aku, man. Periuk aku kecil, batu kau besar, kan? Bersapai terus periuk aku. Nampak tak? Kena buang kerja terus. Periuk kecil kau bubuh batu bata, bosor gadabak, pecah habis periuk aku. Bukan setakat turun pangkat, buang kerja terus. Tapi kita maaf dia. Tak apalah, man. Aku percaya rezeki ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tak kisahlah benda apa pun, kan? InsyaAllah nanti ada rezeki lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak, tuan-tuan? Kita maafkan, kita ampunkan dia. Terbaik tak ni? Terbaik. Satu perbuatan yang sangat baik, tuan-tuan. Sangat baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang Nabi kata, tuan-tuan, bermuamalah atau bergaullah dengan masyarakat dengan akhlak yang baik. Bermuamalahlah dengan manusia dengan akhlak yang baik, tuan-tuan. Dengan senyuman, kerana senyuman itu sedekah, dengan perasaan yang baik, dengan lemah lembut, dengan sopan santun dan sebagainya. Kerana apa, tuan? Kerana sebenarnya dengan akhlak yang baik itu sebenarnya akan menjadi pencetus kepada apa? Kepada ramainya orang-orang bukan Islam akan masuk Islam. Orang-orang yang tidak tertarik dengan Islam akan tertarik dengan Islam. Hari ini orang-orang bukan Islam segelintir daripada kita yang berakhlak yang tidak baik menyebabkan mereka lari daripada Islam. Ini perkara yang sangat penting yang disebut oleh, sebab itulah disebut oleh Nabi SAW tentang 3 perkara ini yang hendaklah kita laksanakan dalam kehidupan seharian kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Untuk yang terakhir, tuan-tuan, sebelum kita tutup kuliah pada pagi ini, tuan-tuan, saya ulang sekali lagi, Yayasan Budi Islam, Yayasan Budi Ihsan Malaysia, merayu kepada tuan-tuan, pada orang ramai sekalian untuk menyumbang, memberikan sumbangan, derma, sedekah dan sebagainya kepada Yayasan Budi. Kerana Yayasan Budi ini merupakan satu NGO yang kerja dia, matlamat dia membantu golongan asnaf. Golongan asnaf yang 8 tu, yang terpinggir, yang tercicir, yang mungkin tidak mendapat bantuan, susah nak mendapat bantuan dan sebagainya. Maka Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni yang akan melakukan berbagai-bagai program, aktiviti kemasyarakatan dan sebagainya, yang boleh
dapat dimanfaatkan oleh orang-orang ataupun golongan yang memerlukan. Dan tuan-tuan kena dan yang perlu tuan-tuan tahu ialah setiap derma tuan-tuan, sumbangan tuan-tuan akan mendapat pelepasan daripada cukai. Akan mendapat pelepasan daripada cukai lembaga hasil dalam negeri. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, siapa-siapa nak menyumbang untuk menyebar luaskan lagi manfaat Yayasan Budi Ihsan Malaysia kepada orang-orang yang memerlukan, maka boleh klik link di komen-komen tu pun ada, di komen-komen pun ada Yayasan Budi Ihsan ada masukkan komen. Tuan-tuan boleh klik di komen tersebut, tuan-tuan boleh pergi pada link tersebut dan tuan-tuan boleh lihatlah di Facebook Yayasan Budi berbagai aktiviti dan program yang mereka buat yang bertujuan semata-mata untuk membantu golongan yang memerlukan. Kerana apa tuan-tuan, tak perlu tunggu bulan puasa. Jangan tunggu bulan puasa. Ini ada orang tunggu, tak apalah Ustaz, nanti dulu. Saya nak sedekah bulan puasa tuan-tuan. Ustaz nak sedekah bulan puasa. Bulan puasa ni sedekah berganda tuan-tuan. Sedekah sekarang. Antara waktu sedekah ataupun keadaan sedekah yang paling afdal yang Nabi sebut dalam hadis, antaranya apa? Ketika kita takut miskin. Ketika kita masih nak kaya lagi. Ketika sihat. Orang ketika sakit tuan-tuan, kalau yang sakit tu sedekah, itu normal. Dia dah duduk dalam hospital kan, pakcik ni nak bagi tahu ni, mengikut kita punya pengalaman kita orang, sakit pakcik ni lagi 2 bulan mati dah. Lagi 2 bulan jalan dah. Kan kita terfikir tu duit dalam bank 5 juta. 2 bulan nak mati, tak boleh guna dah tuan-tuan, tak boleh guna dah. Sibuk telefon anak kan, kau carilah mana-mana sekolah tahfiz, carilah mana-mana NGO yang boleh pak ayah nak sponsor ni kan sebelum ayah mati. Nampak tak? Bila orang nak mati tuan-tuan, dia memang fikir nak beramal aja. Pasal dah mati tak boleh nak beramal. Kan? Itu sedekah normal. Sedekah yang Nabi kata dalam satu hadis, sedekah yang terbaik ialah sedekah ketika sihat. Kan ni kita sihat ni tuan. Kita sihat. Kita sihat ni biasa ramai yang payah nak sedekah. Pasal apa? Sihat, duit ada, jadi nak pergi macam-macam, nak pergi sana, nak pergi sini, nak beli tu, nak beli ni, nak tukar tu, nak tukar ni. Kan? Bila orang sakit, dia selera ke tengok ayam goreng, ayam panggang, kan? Ayam tergolek, tak selera. Bubur itulah yang dia makan. Tapi bila sihat, macam-macam nak beli tu, nak beli ni. Kan bagi orang fakir miskin kan tak ada duit belakang, nak beli, nampak tak? Sebab tu Nabi kata sedekah yang paling afdal, antara waktu sedekah yang paling afdal ialah ketika kita sihat, ketika kita takut miskin, ketika kita masih nak lagi kepada kekayaan dan sebagainya. Ini semua waktu yang perlu kita rebut peluang tuan-tuan untuk beramal dan beramal. Tak perlu tunggu bulan puasa tuan-tuan, kerana belum tentu kita sempat sampai kepada Ramadan. Sekarang ni lah kita mulakan kita punya amal-amal soleh kita, bersegera fastabiqul khairat, bersegera melakukan kebaikan. Kerana bila kita berlumba melakukan kebaikan, itu juga antara ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi untuk yang terakhirnya tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kan, saya menyeru kepada tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita pergiatkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita melakukan amal soleh. Mari sama-sama kita mengambil peluang yang ada ini untuk kita melakukan sebanyak mungkin amal-amal soleh. Bacaan Quran antaranya yang selalu kita lupakan. Zikir antaranya yang kadang-kadang kita buat, kadang-kadang tak buat. Dan kalau dulu kita buat banyak ni, tingkatkan. Kalau boleh, lebihkan daripada 100. Yang tak capai 100, lebih. Biar sampai 100. Yang dah biasa dengan 100, lebihkan 200, 300, 1000 dan sebagainya. Kenapa tuan-tuan? Kerana inilah peluang yang Allah beri pada kita untuk menambah amal kebaikan kita. Kerana nanti bila dah habis PKP nanti, kita dah sibuk dengan urusan dunia. Dan kita dah sibuk keluar banyak masa kita di luar daripada masa kita atas sejadah, daripada masa kita dalam masjid dan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-samalah kita menggunakan peluang yang ada ini untuk kita beramal, untuk kita melakukan amal soleh sebanyak mungkin. Dan ingat wasiat Nabi tadi, 3 perkara tadi, iaitulah yang pertama, bertakwalah kepada Allah walau di mana kita berada. Yang kedua, hendaklah kita melakukan sebanyak mungkin kebaikan, sebanyak mungkin kebaikan, kerana kebaikan itu boleh menghapuskan dosa kita. Dan yang ketiga, bermuamalah dan bergaullah dengan masyarakat dengan akhlak yang baik, kerana akhlak yang baik itu akan menjadi pemangkin kepada
kesejahteraan dalam kehidupan kita. Orang pun seronok dengan kita, orang pun suka nak kawan dengan kita. Orang pun kalau tak jumpa kita rasa rindu. Orang kalau tak jumpa kita rasa macam Allah, lama dah tak jumpa fulan bin fulan ni. Lama dah tak jumpa, lampu dah. Pasal apa? Pasal akhlak yang baik, akhlak kita yang baik ini menjadi kesukaan mereka. Mereka suka nak kawan dengan kita. Tapi kalau kita akhlak buruk, kan? Seminggu kita tak ada office, seminggu kita tak datang pejabat, orang macam tak perasan. Ada ke tak ada ke, macam sama je. Silap-silap bila dengar kita masuk hospital, tuan-tuan, dia orang buat kenduri tahlil. Kenduri kesyukuran, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal kita masuk hospital sebulan tak boleh datang kerja. Nampak tak? Jangan begitu, tuan-tuan. Jangan begitu. Sebab apa? Last kali yang paling kita bimbang, solat jenazah kita nanti. Berapa ramai yang akan datang, tuan-tuan. Berapa ramai yang akan menguruskan jenazah kita. Sebab tu Nabi pesan awal-awal dah. Berakhlak, bermuamalah lah kepada manusia itu dengan akhlak yang baik. Dan antara 3 akhlak yang baik yang saya dah sebut dalam hadis lain tadi, iaitulah yang pertama, menyambung silaturahmi dengan orang yang nak putuskan silaturahmi. Yang nak sambung senang, yang nak putuskan. Yang kedua, hendaklah kita memberi dan memberi dan memberi. Banyak memberi. Walaupun kepada orang-orang yang tak pernah memberi kepada kita. Itu yang paling utama. Beri kepada orang yang tak pernah beri kepada kita. Antaranya pertolongan. Beri pertolongan kepada orang yang tak pernah beri pertolongan kepada kita. Dan yang ketiga, yang mana disebut oleh Nabi SAW, ialah kita memaafkan atau kita melepaskan orang-orang yang memaki hamun kita, menghina kita, menzalimi kita. 3 akhlak ni, tuan-tuan, Nabi kata kalau kita buat, kita dianggap orang yang terbaik akhlaknya di kalangan ahli dunia dan ahli akhirat. Itulah dia, tuan-tuan, 3 wasiat, 3 perkara yang perlu kita ambil cakna dalam kehidupan seharian kita, dan ambil peluang PKP ni untuk kita muhasabah diri dan untuk kita perbaiki kehidupan kita, perbaiki saksiah diri kita agar dapat kita melaksanakan 3 perkara ni dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan untuk yang terakhirnya, tuan-tuan, sama-samalah share, kita share video ni, share sebanyak mungkin, tuan-tuan, agar lebih ramai yang tahu tentang Yayasan Budi Ihsan Malaysia, dan yang kedua, agar lebih ramai yang dapat manfaat dengan kuliah subuh pada pagi ini. Dan saya mohon ampun dan maaf atas sebab line yang tak apa elok tadi, ataupun mungkin sebab masalah telefon saya yang jadikan kuliah subuh kita live yang pertama tu dia berhenti sekerat tu je. Dan ni kuliah subuh live yang kedua, yang terbarulah. Kalau tuan-tuan nak share, tuan-tuan share yang ni lah. Nak share dua-dua pun tak ada masalah, tapi yang terbaiknya share yang ni, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada kuliah pada pagi ini, dan kita digolongkan dengan orang-orang yang istiqamah dengan majlis ilmu, dan kita digolongkan dengan orang-orang yang senantiasa mendapat kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.